Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera pada semua. Berjumpa lagi dalam channel aku Zamani YTC. Macam biasa, aku Zamani dari Zam Mesin Garage dari Pontian, Johor. Okey kan, untuk episod kali ni aku nak review sikit lah tentang air compressor lah untuk proses pengecatan ataupun proses spray lah. Kalau korang yang tengah buat kerja-kerja spray dekat rumah ataupun korang ada ambil job, untuk episod kali ni aku akan beritahu lah dan aku akan review lah tentang satu air compressor ni yang memang sesuai teruk lah untuk proses-proses daripada blasting ataupun spray. Untuk air compressor yang aku nak review ni memang berbaloi lah. Okey, tanpa membuang masa lagi, jom kita tengok air compressor apa yang aku nak review dekat korang ni lah. Alright. Okay gang, kenapa aku lebih fokuskan air compressor terlebih dahulu selain dari benda-benda lain. Alright gang, macam aku contohnya, aku ada jalankan mesin kabinet sandblasting dan aku juga jalankan untuk proses repaint. Untuk dua kerja yang aku jalankan ni, aku memerlukan air compressor yang besar lah, ataupun air compressor yang boleh buat angin dengan cepat. Sebab bila terlampau kecil, seperti contoh mesin sandblasting lah, mesin sandblasting ni kalau korang pun dah tahu, kalau aku rasa untuk mesin sandblasting ni kita nak buang cat lah daripada part-part motor ataupun part kereta dan sebagainya. Untuk sandblasting ni memang dia memerlukan pressure angin yang tinggi lah untuk korang buang, seperti color powder coat, color repaint dan lain-lain, ataupun korang nak polish barang tu. Untuk mesin sandblasting ni, bila korang angin terlalu sikit, seperti contohnya korang pakai 60 liter 1 horsepower, horsepower dia pun dah rendah, lagi-lagi pula tank dia pun kecil. Bila korang tembak guna kabinet sandblasting tu, dia pressure dekat gun sandblasting tu dia akan jadi slow lah. Bila dah slow, dia akan menyebabkan korang punya proses kerja tu jadi lambat. Itu salah satunya. Yang kedua, korang nak tembak dekat permukaan cat yang tu yang korang nak buang, memang makan masa lah dalam masa 4-5 jam. Itu sebabnya kenapa aku lebih fokuskan air compressor terlebih dahulu untuk korang lah yang mana buat kerja macam aku. Kalau boleh, walau macam mana pun, korang tetap kena cari equipment yang lagi baik lah. Korang perlu upgrade dan terus upgrade. Korang tak boleh maintain ke satu air compressor. Yang lain-lain pula, untuk kerja-kerja spray, spray gun yang biasa, takkan korang nak pakai spray gun yang biasa kan. Confirm korang akan upgrade ke version ataupun ke spray gun yang lagi baik, berkualiti. Baru korang punya kualiti kerja tu adalah. Ini adalah salah satunya kenapa aku lebih fokuskan dalam episod channel aku ni. Aku lebih banyak fokuskan pada air compressor terlebih dahulu. Alright, kita ketepikan benda-benda tu dulu. Jom kita tengok air compressor apa yang aku nak review dekat korang. Alright. Okay gang, ini adalah air compressor yang aku nak review dekat korang lah. Yang mana yang buat kerja macam proses sandblasting ataupun kerja-kerja spray, aku memang recommend lah kalau korang ambil untuk air compressor jenis macam ni. Dia tak ada masalah. Yang penting, sebelum korang memilih air compressor, korang perlu lebih fokus kepada CFM dia, berapa cepat angin yang dia boleh buat untuk air compressor yang korang nak beli tu. Yang lain-lain bagi aku, dia punya spare part. Itu dua je lah yang penting bagi aku. Alright, jom kita tengok air compressor apa yang aku nak review ni. Okay, apa yang korang tengok ni, ini adalah compressor daripada brand Puma lah. Puma ni korang pun dah tahulah, brand dia Puma ataupun Swan, memang bagi aku lah, dia orang punya brand ni memang legend lah sebenarnya kita. Jarang rosak, memang tak ada masalah. Kepuasan tu adalah untuk dua brand ni. Okay, untuk air compressor yang aku ada kat depan aku ni, ini adalah Puma PK50 160 lah. Ini adalah dia punya nama untuk air compressor yang aku review dekat korang ni. Alright, yang lain-lain kita tengok dulu spek dia. Yang lain-lain untuk air compressor ni adalah 5 horsepower
double kipas. Memang cantik lah. Dia punya kelebihan tu nanti aku akan ceritakan sekejap lagi. Okey, kita tengok dulu apa spek dia. Untuk CFM dia buat adalah 751 liter per minit lah. Ini adalah CFM dia. Okey, kalau nak dikonvertkan dengan CFM ialah 26.5 CFM lah. Bermakna kalau aku pakai spray gun original macam mana pun aku boleh pakai lah. Untuk spray gun tu, kalau korang pakai air compressor ni memang dah pas lah, senang cerita, memang dah lulus lah. Korang nak entak pakai spray gun macam mana pun korang dah boleh pakai, tak ada masalah. Okey, kita tengok benda lain pula. Untuk tank dia pula, tank untuk simpan angin ni adalah 155 liter lah. Kalau korang tengok 155 liter, dia punya CFM adalah 751 liter per minit. Untuk RPM motor dia, dia ada slow sikit. Tapi dia tak ada masalah sebab korang tak perlu fokus sangat dekat motor. Bila CFM dia dah tinggi, untuk RPM pun tak ada masalah kalau slow. Untuk RPM dia ialah 830 lah. Dia punya speed motor dia. Okey. Alright gang, air compressor yang aku review dekat korang ni, ini adalah buatan daripada Taiwan lah. Korang pun sendiri tahu, kalau korang pengguna Swan ataupun Puma, korang akan tahulah dia punya kebersanan ataupun dia punya ketahanan dia lah. Macam mana. Okey, untuk yang lain-lain, apa yang korang tengok ni, ini adalah 3 silinder lah. Dia buat angin menggunakan 3 silinder. Itu sebab kenapa CFM dia memang mendadak naik lah, sampai 751 liter per minit. Okey, yang lain-lain aku boleh katakan untuk motor dia pula pakai double fan lah, senang cerita. Untuk special dia pula, kejap lagi aku akan beritahu kenapa kipas double ni ada memberi kelebihan dekat pengguna macam kita ni lah. Okey, alright gang, benda-benda lain dia punya specialist dia lah. Apa yang special air compressor ni bila korang pakai, ini adalah special yang aku boleh beritahu lah dekat korang. Sebab aku dah pakai dalam masa beberapa bulan dan aku boleh beritahu lah apa dia punya keistimewaan dia berbanding air compressor lain. Alright, benda pertama keistimewaan dia ialah double kipas untuk motor ni. Untuk motor ni bila dia double kipas, bila korang buat angin ataupun piston ni buat angin, dia akan jadikan wap lah kat dalam ni. Itu sebab korang perlu bleeding lah hari-hari. Air compressor korang, tak kisah brand daripada mana pun, korang perlu bleeding. Alright, untuk air compressor yang aku pakai ni, dia punya wap air tu kalau aku bleeding memang sikit teruk lah. Sebab apa? Untuk body dia ni, pengeluar dia buat daripada kesayan keseluruhan. Bila dah buat kesayan, untuk wap air tu, untuk dijadikan cerita, senang cerita lah. Air compressor ni memang super water resistant lah, senang cerita. Kalau seperti contoh, kalau aku tak pakai water filter pun, air tak akan mendadak lah dekat spray gun aku ataupun dalam aku punya gun sound blasting. Ini adalah special dia yang aku boleh katakan dekat korang. Sebab kebiasaan hari-hari aku akan bleeding. Bila dibandingkan dengan Swan, air compressor Swan aku memang air memang bertimbun lah berbanding dengan Puma ni. Ini adalah keistimewaan yang pertama bila korang pakai air compressor Puma PK50/160. Alright, yang kedua aku boleh beritahu dekat korang adalah untuk spare part dia memang murah lah. Disebabkan kita beli air compressor yang mahal, harga mahal, memang spare part dia murah. Air compressor murah, spare part dia mesti cikit darah. Itu biasa. Untuk air compressor ni aku pun dah sebir mana-mana supplier yang ada spare part untuk air compressor Puma yang aku pakai ni, memang harga dia boleh dengar lah. Daripada dia punya filter, dia punya engine oil, yang lain-lain adalah dia punya motor.
valve dia, one set meter depan ni, meter daripada cork dan segalanya lah. Apa-apa jenis spare part memang aku dah sebir, memang harga dia boleh dengar lah. Bermakna kalau korang ada kerosakan, tak adalah sakit kepala sangat dengan dengar harga yang supplier buka. Memang harga mampu milik kan. Ini yang sebetulnya. Sebab aku dah tanya supplier kat luar sana, memang harga memang tak jauh beza lah antara supplier ni dengan supplier yang lain. Okey kan, benda-benda lain yang aku boleh bagi tahu dekat korang tentang air compressor ni. Untuk berat air compressor ni memang betul-betul berat lah sebenarnya kita. Sebab hari tu aku angkat pun ambil 3 orang ke 4 orang untuk angkat air compressor ni naik ke Triton. Bila naik ke Triton juga, Triton pun boleh terduduk lah dengan dia punya berat dia. Jadi kalau korang yang baru nak ambil air compressor jenis Puma yang aku pakai ni, kalau boleh korang bawa askar korang lah. Lagi satu, korang punya exhauster kena setting cun-cun supaya korang boleh bawa balik air compressor tu dengan selamat. Kalau air compressor selamat, kita tak selamat pun tak guna juga. Alright, benda lain yang aku boleh beritahu dekat korang adalah dia punya proses buat angin dia memang betul-betul cepat lah. Ataupun korang nak fullkan dia punya angin dalam tank ni, untuk tank dia macam kata tadi adalah 155 liter. Untuk angin dia boleh buat dalam masa 3 minit sajalah dia dah boleh penuh. Memang cepat dia buat angin. Lagi-lagi kalau korang masuk proses cat, bagi aku memang puatilah air compressor ni. Kalau korang tengok. Alright kan, benda yang terakhir adalah harga dia. Untuk air compressor yang aku angkat ni, ini adalah second hand lah. Untuk harga baru dia, anggaran harga untuk air compressor PK 50/160 ni 5 horsepower 155 liter, dalam harga 4K ke 5K lah. Dia punya harga. Tapi memang berbaloi lah. Walaupun dia mahal, korang punya proses kerja pun dia membantu banyak lah, daripada sandblasting ke kerja-kerja pengecatan. Tapi suan tu aku masih ada lah. Kalau korang tengok, suan tu hidup lagi kat situ. Aku takkan lupakan lah air compressor lama aku. Aku tak ada buang dia, aku tak pinggirkan dia, aku tetap pakai dia. Alright, sekarang kita tengok lah air compressor ni buat angin berapa cepat dia boleh buat angin. Jom kita on dulu dia punya switch. Ini adalah 3 phase. 3 phase ni memang korang perlu pakai. Kita tuangin dulu. Alright gang, korang pun dah tengok sendiri, nampak berapa minit saja. Dalam 2-3 minit dia dah penuh lah. Walaupun RPM motor dia slow, tapi dia buat angin memang betul-betul cepat lah.
Itu adalah kelebihan dia. Untuk kelemahan dia, yang aku boleh katakan, dia adalah 3 phase. Itu salah satunya kelemahan yang aku boleh katakan lah dekat korang. Bila korang nak pakai kompresor ni, korang dah jadi satu masalah, korang nak pakai 3 phase lah. Kalau single phase, dia tak boleh nak support. Ok geng, apa yang korang tengok tadi itu adalah air kompresor Puma PK50160 lah. Bagi aku, kalau korang nak upgrade air kompresor korang, ataupun korang tengah mencari air kompresor yang besar ataupun 3 phase, aku boleh recommend lah dekat korang. Memang air kompresor ni berbaloi. Sebab aku dah pakai, memang aku punya spray gun, apa jenis spray gun, daripada high quality ke spray gun original, aku boleh bantai habis semua lah. Aku tak ada hard limit. Sebab dia punya CFM dia memang betul-betul tinggi lah senang cerita. 26.5 CFM. Korang bayangkan lah, spray gun paling biasa-biasa pun dalam 12 CFM, paling tinggi pun dalam 14, 16. Tak pastilah kalau ada spray gun yang lagi tinggi, dia punya memerlukan CFM yang lagi tinggi. Bagi aku, air kompresor ni pun dah cukup lah berbaloi untuk aku. Mana-mana spray gun aku boleh bantai lah. Ataupun aku boleh gunakan cabinet sunblasting aku, daripada dry sunblasting hingga ke wet sunblasting. Ok, untuk kelemahan yang aku boleh katakan dengan kompresor ni, dia adalah salah satunya lah, kelemahan dia adalah bunyi. Kalau korang duduk kat rumah setinggan ataupun rumah teres yang berdekatan dengan rumah-rumah orang lain, aku tak galakkan korang pakai lah air kompresor ni. Sebab dia punya bunyi tu boleh tahan bising jugalah. Kalau korang duduk satu kampung tu ataupun rumah teres tu, korang ada satu lot je kat situ, tak ada masalah lah. Ini adalah salah satunya. Yang kedua adalah dia mahal. Itu adalah kelemahan kedua. Kelemahan dia mahal, tapi dia punya harga spare part, harga dia memang murah lah. Dia macam gitulah dia punya permainan dia. Bila korang beli air kompresor mahal, spare part dia dapat murah. Beli air kompresor murah, spare part dia harga mahal sikit. Ok, yang lain-lain adalah 3 phase lah. Kalau korang pakai single phase, korang jangan sesekali belilah. Kalau tak, korang tak dapat pakai. Melainkan korang tukar meter korang, ataupun yang mana buat kerja-kerja dekat rumah. Kalau korang dah tukar meter ke 3 phase, korang dah boleh pakai lah air kompresor ni. Alright. Untuk air kompresor ni, mana korang nak cari untuk air kompresor ni? Ok, untuk air kompresor Puma yang kalau korang tengah mencari daripada kecil hingga ke besar, dalam video ataupun description video bawah video aku ni, dah lama lah aku tinggalkan link kat situ. Aku tak pasti kalau korang perasan ataupun tidak. Korang boleh klik dekat link tu, dan semua jenis air kompresor Puma ni akan ada dalam satu page tu lah. Korang boleh pilih daripada kecil hingga ke besar anak. Korang boleh sebe-sebe tengok dululah, riki-riki harga dulu. Untuk link yang dekat bawah description video aku ni, ataupun aku akan tinggal link dekat komen, korang boleh klik dan korang boleh sebe. Untuk jenis-jenis air kompresor daripada kecil ke besar ni, semua adalah barulah, bukan second hand. Untuk korang dapatkan diskaun ataupun cashback semula, korang boleh tekan Puma 5. Aku ada tinggalkan nombor kod dia untuk diskaun dan cashback. Kalau korang ada terasa nak beli ke, korang boleh pakailah kod tu. Korang dapatlah cashback balik. Siapa nak bagi cashback kan? Korang boleh klik kat link tu, dan korang sebe-sebe lah, jangan putih mata. Sebab dalam page tu memang ada pelbagai jenis air kompresor Puma lah, daripada kecil ke besar. Korang boleh pilih lah mana yang korang berkenan. Ok geng, rasa aku video aku sampai sini saja. Kalau korang ada suka dengan video aku ni, korang jangan lupa tekan button like dekat bawah video aku ni. Dan kalau korang ada pertanyaan apa-apa tentang air kompresor ataupun cara spray, korang ada pertanyaan soalan yang berkaitan dengan aku punya kerja, InsyaAllah yang mana aku boleh bantu, aku akan bantulah. Korang boleh klik WhatsApp aku di description video bawah aku ni. Link WhatsApp aku ada tinggalkan. Korang tinggal klik dan korang boleh WhatsApp aku teruslah. Sebab dalam komen ni lambat sikit sebab aku pun ada kerja. Ok kan, rasa aku video aku sampai sini saja.
Macam biasa, kita jumpa lagi dalam next video lah. InsyaAllah episod akan datang aku akan buat yang lebih baik daripada video aku yang sebelum ni. Okay gang, apa-apa pun gua ciao dulu. Assalam.